Okay, so let us be reminded that both pillars stating that Allah is the only one God that exists in this universe, creating everything that we can see or hidden from us. So showing that this ultimate purpose of life, okay? Because if we understand that, we know that every day, every single time, we need to fulfill this purpose. Because by knowing Him at the end of our day and ending of our life, we need to recite this both kalimah. And that is why when looking at actor and actress in cinematic drama, before they pass away, they're going to say this recitation, because this is what we have been taught, and we understand this is the purpose of living this life, and where everyone showing that they are reciting Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, and how to ensure at that moment we able to perform that kind of action in this time left in our life. We need to search for who is Allah and who is Rasulullah, untuk memastikan pada akhir kalam kita, sebelum meninggalkan dunia yang sementara ini, kita berjaya menyebut, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad pesuruh Allah, adalah berdasarkan amalan yang kita buat ketika kita berada di dunia ni. Dan apakah amalan tersebut? Iaitu mengenal Allah dan mengenal Rasulullah. Alright, let's go through the other pillars. The next one is Salat. Okay, the second pillars of Islam is to perform Salat. What is Salat? Salat has been mentioned is a prayer. Salat is the pillars of the deen, and Salat is the ultimate ibadah. Okay, with Salat we able to enter Jannah, and a lot of other benefit and advantage for those who perform Salat. Tapi apa maksud solat sebenarnya? Meaning of the solat, kan? So let's define it, write it down. Solat, kalau saya tanya pada ramai pelajar ke ataupun mungkin orang awam, kan, kadang-kadang dia hanya menjawab secara umum apa yang dia faham tentang solat, sedangkan ada maksud sebenar yang kita dah belajar, kan, at the preschool level, the meaning of solat tu. So I hope by now you already get some idea why the meaning is so important. Okay, kalau betul yang dah di andaikan ni, boleh buat tick. Okay, Salat is a saying and an action that begins with takbir and end with salam. Salat ialah ucapan dan perbuatan yang bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam. Okay, so sebenarnya itu maksud solat, kan? So dalam melakukan solat, kita mesti ada ucapan tertentu dan ada perbuatan khusus ketika menunaikan solat tersebut, yang mesti bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam. Okay. Disebabkan itu, ulama telah menggaris pandukan kita, terdapat 13 rukun solat. So maknanya solat ini mesti dilakukan mengikuti rukun tersebut. Apa rukun solat dia? Yang 13 tu.
Okay, ramai yang dah tahu kan. Ada pun yang dah melakukannya. Cuma kita nak refresh, adakah kita benar-benar tahu sebenarnya 13 rukun tu? Okey, yang pertama adalah niat. Intention. Kita mesti berniat melakukan solat tadi. Rukun yang paling utama. Yang kedua ialah berdiri. Walaupun kalau kadang-kadang kita search, kan, kemungkinan besar kita dapat satu maklumat yang confused, because some of the information saying that the first thing is to stand straight, then you come with a intention. But in this case, when ulama try to define and arguing with each other in the right way, of course, they try to put one concept where Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam used to say, and this hadith coming from Umar, a very famous one. Kita selalu dengar juga, innamal a'malu binniyat. Hadis panjang, cuma yang pendek ini cukup untuk kita faham. Sesungguhnya segala perbuatan bermula dengan niat. So, apa saja perbuatan mesti bermula dengan niat. Dan biasanya kita sendiri secara praktikal kehidupan harian kita melakukan apa sahaja pun, tentunya kita telah berniat dulu untuk melakukannya. Kita nak makan, sebenarnya dalam kita makan tu, sebelum kita makan, kita dah niat dah, aku nak makan. Dan nak pergi kelas, adakah kita sampai kelas tu baru kita, aku sebenarnya nak pergi kelas? Jaranglah itu berlaku kan. Okay. So normal, kita niat dulu dan kemudian kita berdiri tegak. Okay. Sebab berdiri tegak, kita akan angkat takbir, kita akan sebut Allahu Akbar beserta perbuatan. Okay. Yang keempat, kita membaca Fatihah. Sebab tu dalam mentafsirkan beberapa maksud dalam rukun solat ni, ada yang memberi pendetailan, keperinciran, yang mana ada perbuatan solat yang berbentuk fi'li, iaitu berbentuk perbuatan, yang seterusnya berbentuk qauli, yang berbentuk ucapan. Okay. Alright. Yang keempat, kita perlu membaca Fatihah tadi. Seterusnya yang kelima ialah rukuk, bowing. Kita lepas Fatihah, kita bowing. Walaupun sebenarnya di antara 3 rukun tadi, dia ada ekstra. Ni dipanggil sunnah. Sunat untuk kita melakukan dia. Iaitu selepas kita angkat takbir, kita boleh membaca doa iftitah, kemudian yang baru kita baca Fatihah. Dan selepas Fatihah, sebelum kita lakukan rukun rukuk, kita boleh membaca surah pendek. Okay, sunat. Alright. Kemudian yang ke 6, kita daripada rukuk tadi kita naik i'tidal kan. Selepas i'tidal, kita akan pergi ke rukun yang ke-7, iaitu sujud. Kita akan sujud dan kita wajib melakukan 2 kali sujud. Dan di antara sujud tadi, rukun yang ke-8 ialah duduk antara sujud. Okay. Dan selepas rukun yang ke-8, kita ada duduk tahiyat akhir, iaitu rukun yang ke-9. Rukun yang ke-10, bacaan tasyahud itu. Maknanya dalam duduk tahiyat tadi ada bacaan dia. Itu adalah rukun juga. Itu consider sebagai yang ke-10. Yang ke-11 ialah kita berselawat selepas bacaan tasyahud tu. Yang ke-12, kita perlu memberi salam yang pertama. Yang rukun yang pertama, iaitu yang sebelah kanan. Dan yang terakhir ialah tertib. Maksud tertib? Tertib, setiap rukun tadi perlu dilakukan mengikut turutan. Boleh? Alright. Kita dah cover rukun solat. Okay. So, biasanya dalam normal class, I will teach the action
one direct way, and including the recitation in Salat. So just bear in mind, inshallah we will try to do that, and that would be a part of your assessment to perform later on. Contohnya macam saya lepas, setiap student tadi kena buat video solat dengan bacaan dan perbuatan. Saya biasanya ambil solat yang pendek lah. Kita buat contoh solat macam solat subuh. Okay. Alright. Later on we discuss on that. Now we want to look at the meaning of fasting. Apa tu fasting? Apa tu puasa? Dan biasanya kalau kita tanya apa tu puasa, ramai orang boleh jawab. Dekat sini full mark. Sebab apa? Sebab macam dah terbiasa buat setiap tahun selama sebulan pula tu. Dan sentiasa diberi peringatan, tazkirah, ceramah, terutamanya ketika bulan Ramadan. So apa tu puasa? Kalau solat tadi kita terpinga-pinga nak mencari jawapan, puasa biasanya ramai orang boleh dapat. Puasa apabila kita menahan diri daripada makan dan minum bermula terbit fajar sehingga terbenam matahari, kan? Fasting is restrain ourselves from eating and drinking. Start at sunrise and end at sunset. Macam tu. Simple ni, right? You can write down. So I try to give it both translation meaning so that you get some idea when you are conveying the information. You can use the English term because this is international college, so I'm responsible to teach in such a way. Right. Okay. Dan dalam membincangkan hal puasa, banyaklah perkara, kan? Cuma mungkin kita nak fokuskan sikit, kan, perkara-perkara yang membatalkan puasa. So kita kena beware, kan? So how to perform fasting from sunrise to sunset? There are several action that might void our fasting. Okay. If you have any question, just let me know in either WhatsApp group or in the portal. Okay. Right. Next one would be defining what is zakah. Apa tu zakat? Alms, kata giving atau macam donation. Kita nampak macam sedekah, kan? Juga dikatakan sedekah yang wajib, kan? What mean by zakat? Okay, write down. Spend a part of your wealth given to asnaf. Membelanjakan sebahagian daripada harta dengan kadar tertentu untuk diberikan kepada asnaf. Okay. Bermaksud kita yang mempunyai pendapatan, dan pendapatan ini pun ada dia punya kadarnya, ada kriterianya. Kemudian nak bagi berapa pun ada jumlahnya, kiraan tertentu. Dan selepas itu kita akan sampaikan kepada yang menguruskan zakat tadi untuk diberikan pula kepada yang memerlukan. Siapa yang memerlukan tadi? Bergantung kepada asnaf tersebut, cirinya. Okay. Siapakah asnaf? Ini pun penting juga. Okay. Siapakah orang yang layak menerima zakat? Okay. Yang pertama, write down. Yang pertama ialah orang fakir. Okay, fakir. Fakir, kata mudah kita miskin. Tapi dalam hal ni, fakir dan miskin terbahagi kepada dua golongan yang menerima zakat. Fakir boleh dapat zakat, miskin pun boleh dapat zakat. Itu nak bagi tahu dalam zakat yang berkaitan dengan mal, harta ni, pendapatan, duit, wang, ringgit, sangat utama kita berada dalam dua kelompok ni untuk diutamakan. Yang kekurangan harta, yang hidupnya di bawah keperluan pendapatan dia,
dia sangat rendah. Sebab tu sampai dibagi kepada dua kelompok tadi. So tolong kita perhatikan kelompok ni dalam masyarakat, yang fakir dan yang miskin. Tentunya yang fakir lebih miskin daripada yang miskin. Macam tu kaedah nak faham. Okey, kalau kita nak define sikit, nak bagi faham secara detail, fakir ni ialah orang yang mempunyai pendapatan sehariannya kurang separuh daripada perbelanjaan sebenar. Okey, contoh sehari kita memerlukan perbelanjaan sebanyak mungkin, sebagai student katalah RM10. Cukup ke RM10 kan? Walaupun sebagai student, makan pagi, makan tengah hari, lunch, and then you have your maybe break, evening one, and you have dinner. Let's say you eat for 5 times supper, kan? Okay, you might consider you eat for this many time a day. Okay, and then some other people, they come with some argument. If we just want to live, we might only go for 3 times: morning, lunch, maybe dinner. Okay, so morning, let's say we take this very minimum requirement. Morning, how much that you spend for your breakfast? RM5, kan? Cuba pergi kedai, kan? Kita makan, berapa ringgit kita spend? Lunch, another RM5 or more. Dinner, how about dinner? Kan? How many we spend? And sometimes dinner is the most. You have lamb chop and fish and chip and so on, right? Okay, so RM10 seolah-olah macam dah minimum sangat, bukan besar. Sehari RM10. Okay, orang yang fakir, pendapatan dia harian ni RM5 dan ke bawah. Maknanya separuh pun belum ada pendapatan dia. Maka dia consider sebagai fakir. Manakala miskin, dia ada RM5 ke atas, tapi masih lagi di bawah paras keperluan harian, iaitu RM10 tadi. Itu kita nak cuba faham lah. Okay, fakir dan miskin. Maknanya kalau kita lepas RM10, kita berada dalam kelompok biasa, orang biasa. Kaya mungkin belum lagi lah, kan? Dan kalau kita letak tanda arah RM10, kan? Kalau kita letak tanda arah dia RM20, seperti kita makan biasa, kan? Keperluan harian kita, kan? Maka ramai pula yang jadi penerima zakat nanti. Boleh ke? Is the government to decide, Baitul Mal kita, majlis agama kita yang akan tentukan. Okay, continue. The third one, antara yang terima zakat ialah mu'allaf, kan? Orang yang masuk Islam, baru masuk Islam. Okay, layak untuk terima zakat. Yang keempat, musafir, orang yang dalam perjalanan, boleh, kan? Boleh minta zakat. Dan yang kelima, jihad, kan? Orang yang berada di jalan Allah, jihad. Okay. Yang keenam, kita orang yang berhutang. Siapa-siapa yang berhutang pun sebenarnya berada dalam kelompok boleh terima zakat. Yang ketujuh, orang yang terpenjara, kan? Orang yang terbelenggu, kan? Jadi kita boleh gunakan duit tersebut untuk membantu dia melepaskan diri. Dan bukanlah maksud yang terpenjara ni orang yang melakukan kesalahan yang telah dihukum penjara, bukan. Dia macam terperangkap macam tu dalam beberapa situasi. Dan mungkin juga kalau dia terpenjara dengan pengkhianatan. Okay. Dan yang terakhir ialah amil, orang yang menguruskan zakat itu boleh mengambil wang daripada zakat tersebut sekadar untuk keperluan pendapatan dia menguruskan zakat tadi. Cuma dipertikaikan sikit, menguruskan zakat mestilah bukan sahaja semata-mata mengumpulkan zakat tersebut, kan? Ataupun mengambil zakat tersebut sahaja. Tapi orang yang sama mestilah mengedarkan zakat tu kepada
7 asnaf yang lain tadi. Boleh? Alright. Hopefully clear on that. And the last one, which is haji, pilgrimage. Apa tu haji? Ni mungkin kita belum buat lagi pun. Sebahagiannya mungkin dah bayar zakat tadi, kan? Dah ada pendapatan. As I know you guys already part of career world, kan? Tapi haji mungkin jarang lah pada orang muda macam kita, especially di culture di Malaysia ni, untuk menunaikan haji, kecuali pada kes yang istimewa, yang special, kan? Okey, apa tu haji? Haji ialah menziarahi Baitullah, yakni Kaabah. Di mana? Di Mekah. Dengan syarat tertentu pada masa tertentu. Simple nak bagi faham. Itu menepati maksud haji. Pilgrimage is visiting Baitullahil Haram, Kaabah, in Mecca with certain condition at certain time. Okay? Alright. So, kita mestilah menunaikan haji di mana? Di Mekah. Walaupun hari ni kemungkinan besar kita ada dengar perkara-perkara kumpulan tertentu yang melakukan haji mereka selain pada di Mekah dengan beberapa hujah. Tapi seperti yang kita nyatakan tadi, sahnya haji berada di Mekah yang adanya Baitullah, dan Baitullah ini spesifiknya Kaabah. Ada ke Baitullah tempat lain? Ada. Mana-mana masjid dipanggil Baitullah. Baitullah maksudnya rumah Allah. Cuma untuk haji spesifik rumah Allah ini yang ada dalam masjid tersebut Kaabah, iaitu Masjidil Haram. Mesti dilakukan di situ. Dengan beberapa syarat lah. Contohnya ada tawafnya, ada sa'inya, ada bermalam di Minanya, Muzdalifahnya, melontar jamrahnya, kan? Yang tu detailnya ni boleh study lah. Biasanya kita study pun masa nak pergi, sebab kita bukan menjadikan di amalan harian. Okay, alright. Beza dengan rukun yang lain, kan? Dan kemudian mesti dilakukan pada waktu bila ni? Waktu bulan haji. Bila bulan haji? Siapa dapat full mark? Zulhijjah. Bila Zulhijjah? Bulan yang berapa Zulhijjah ni? Kalau yang dah mengajar kanak-kanak tu mesti dah tahu kan bulan ke berapa. Kalau rasa-rasa nak refresh, kita pun mulalah bernasyid. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Rupanya yang terakhir Zulhijjah. Yes, bulan yang terakhir, bulan ke-12 dalam Islam, Zulhijjah. Dan dalam Zulhijjah tadi ada hari dia. Hari yang keberapa? Hari yang kita sambut hari raya haji tu. Yang ke-10, 11, 12, 13. Betul? Yes. 4 hari melakukannya. Ditambah hari sebelumnya pada malam, iaitu 9 Zulhijjah. Raya haji ni 4 hari lah. Tapi pada orang yang melakukan haji, malam yang 9 tadi tu, dia dah kena berada di Arafah. Okay. Alright, ada soalan? Kalau ada, boleh ajukan. And I think we try to cover all the meaning of the pillars. So I hope by now you would understand it well and put that inside of yourself, because this is the basic pillars. This is the pillars of Islam. That consider yourself to be a Muslim, you need to know this basic, this foundation. Without these pillars, pillars ni apa? Rukun tadi kan? Yang mana kalau kita kata dalam Melayu ni tiang. Tanpa tiang ini, apa jadi pada agama? Runtuh. Maksudnya pun kita mungkin belum dapat full mark, apatah lagi aplikasinya. Dan nanti kita akan tengok praktikalnya, macam saya nak sebut di solat dan sebagainya. Dan yang keempat, level of knowledge tu kita ada analyze. Later on insyaAllah we try to analyze this sequence and why it have been
put in such an arrangement, and what is the implication of those arrangements to our life, which is the most important things, why it been construct and instruct in such a way. All right. Okay, I think this is for our second class covering to understand the meaning of each pillars, where we start from the beginning to make some correlation between the pillars of faith and the pillars of Islam. All right, thank you so much for your attention. See you later on in our next class. Bye. Assalamualaikum.